Di mana dalam kuliah yang lalu kita bicarakan tentang turun wahyu ini daripada perspektif peranan wahyu dalam kehidupan. Di mana wahyu ini membawa agama, menjadi teras kepada agama. Dan apabila disebut agama, ia perkara yang perlu untuk difahami, diyakini dan diamalkan. Bukanlah agama ini nak menanti dilogikkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimulakan Tuan Datuk Nazir Masjid, ahli jawatan tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu menaikkan kewajipan kita sebagai orang Islam. Mudah-mudahan Allah taala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dalam kuliah yang lalu kita telah bicarakan tentang hadis turun wahyu. Di mana dalam kuliah yang lalu kita bicarakan tentang turun wahyu ini daripada perspektif peranan wahyu dalam kehidupan. Di mana wahyu ini membawa agama, menjadi teras kepada agama. Dan apabila disebut agama, ia perkara yang perlu untuk difahami, diyakini dan diamalkan. Bukanlah agama ini nak menanti dilogikkan dulu, barulah diamalkan. Kerana itu kita mempunyai rukun iman, diikuti dengan rukun Islam. Untuk kita meyakini agama ini suatu agama yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, kita amal dan kita cuba untuk mengeluarkan kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam agama. Bukanlah agama ini, bila lihat agama nak tengok semua agama ni logik dulu baru kita nak amal. Kita nak semayang, dipikirkan apa bagusnya semayang baru kita semayang. Betul tak begitu tuan-tuan? Orang tengok zakat, apa bagusnya zakat baru nak berzakat. Orang tengok haji, apa bagusnya haji, apa pentingnya haji, apa manfaatnya haji kepada manusia, baru nak amal. Itu bukan cara dalam agama. Cara dalam agama ini, kita menerima segala ketetapan daripada Tuhan dan kita cuba amalkan semampu yang boleh, yang kita boleh buat. Dan kita serahkan hikmahnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita meyakini yang terbaik yang Allah Taala berikan kepada kita membawa kebaikan kepada kita. Apabila Allah Taala meletakkan kewajipan, mesti ada yang baik yang diberikan manfaatnya kepada kita. Bila Allah Taala kata haram, tak boleh, kita yakin ada yang tak bagus, yang tak eloknya kepada kita manusia. Walaupun pada masa ini kita tak nampak, kita tak tahu. Tapi kita yakin bila Allah Ta'ala kata haram, memang tak bagus, tak baik kepada manusia. Bila Allah Ta'ala kata wajib,
Kita yakin di sebalik kewajipan itu walaupun kita tak nampak apa wuduk ni apa bagusnya. Bila Allah Ta'ala wajibkan semayang, apa bagusnya semayang kepada kita. Bila Allah Ta'ala wajibkan kepada kita untuk puasa, haji dan sebagainya, apa bagusnya amalan-amalan ni kepada kita. Kalaulah ukuran kita itu manfaat, bagusnya semayang sebab ini, bagusnya puasa sebab ini, manfaat yang kita fikirkan itu yang kita ukurkan, yang menjadi ukuran, maka hilanglah dimensi agama dalam kehidupan. Kerana agama ini tuan-tuan ada perkara yang kita tak dapat nak logik. Semayang subuh kenapa 2 rakaat tuan-tuan? Boleh logik tak? Semayang zuhur kenapa 4? Boleh logik tak? Semayang asar kenapa 4? Maghrib 3 pula, isyak 4 pula, subuh 2. Kenapa 5 waktu? Kenapa tak 40 waktu? Kenapa tak 20 waktu? Kenapa? Sebahagian daripada hukum dalam agama ini boleh kita logik, boleh kita keluarkan illah sebab. Dan sebahagian lagi memang kita tak dapat nak keluarkan sebab kenapa dan kita kena terima. Wuduk, kenapa basuh muka, tangan, kepala, kaki? Kenapa tak basuh tang perut? Kenapa tak basuh tang belakang? Kenapa tak basuh tang lutut? Kenapa bahagian muka, tangan? Kenapa tak itu? Kenapa tak ini? Kan? Semua ini menuntut untuk kita menerima sebahagian besar daripada hukum agama. Kita terima, kita amal, kita buat. Ada hikmahnya yang mungkin kita tahu dan mungkin banyak lagi yang kita tak tahu. Inilah agama. Kemudian dalam agama ini juga bila bersifat wahyu, kita bincangkan dulu ialah sebahagian agama ini dalam fiqh, ya kita keluarkan hukum. Dalam fiqh. Contohnya tuan-tuan, zaman Nabi tak ada bank zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada saham. Zaman Nabi tak ada bincang tentang properties, rumah sewa, kan, kedai-kedai mungkin tak adalah macam kita sekarang. Zaman Nabi yang ada properties, yang ada mungkin dia hanya ada dia ada banyak ternakan-ternakan yang diberi, yang dikenakan zakat. 20 ekor lembu, 40 ekor kambing, yang kalau diukurkan dia punya nilai yang ada pada masa itu dengan nilai rumah sewa yang ada orang sekarang. Adakah orang yang ada rumah sewa 10 rumah sewa, oh tak kena zakat. Yang kambing ada 40 ekor, 40 ekor ni kalau seekor 1,000 baru 40,000. Kan? Dia ada rumah sewa 10 rumah sewa, satu rumah sewa berapa ribu yang dia boleh dapat. Kan? 40 ekor kambing 40,000 kena zakat. Yang nu ada 400,000, ada 4 juta tak kena zakat. Tak boleh. Dalam hukum fiqh maka dikeluarkan hukum-hukum ni dalam bidang fiqh untuk amalan dan diluaskan hukum fiqh. Tetapi dalam bab akidah, tauhid, wahyu, agama ini tuan-tuan, kan, dia tak seperti mana hukum fiqh. Hukum agama ni kita nak fikir logik tak logik. Kerana bila kita meyakini hukum agama ini sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, pasti ada kebaikannya kepada kita. Sama ada kita tahu ataupun tak tahu, sama ada kebaikan itu sekarang ataupun kebaikan itu pada masa akan datang. Sebab itu perbincangan tentang wahyu ini saya bagi kepada 2. Satu dalam bab tauhid, keyakinan. Satu dalam bab fiqh untuk kita fikirkan apakah kelebihan, apakah sebab, apakah hukum, untuk kita meluaskan lagi cakupan hukum itu kepada perkara-perkara yang tidak terdapat nas dalam perkara berkenaan. Contohnya di bahagian zakat contohnya. Kan, kita nak meluaskan lagi hukum zakat kepada perkara-perkara yang tidak ada nas. Kan, maka orang mencari dan mengeluarkan hukum dalam fiqh, dalam bidang fiqh. Tapi dalam bidang tauhid, kan, orang mencari sebab, mencari illah ni untuk tujuan apa? Untuk tujuan untuk dipikirkan, untuk kita lebih meyakini, kan. Sebab itulah dalam fiqh ini keluar jam. Sebab itu dalam fiqh ini, dalam tauhid ini, kan,
dibincangkan tentang hikmah. Okey, tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu sebahagian daripada hukum kita membincangkan tentang hikmah. Hikmah daripada puasa, hikmah daripada semayang, hikmah daripada wudu, hikmah daripada bersuci. Dia tak sebut tentang apakah kebaikan kepada bersuci, kebaikan daripada semayang, kebaikan-kebaikan ini. Kebaikan itu maksudnya hikmah. Bukan sebab. Sebab daripada semayang, sebab daripada kita zakat, sebab bukan. Dia fikir hikmah. Hikmah ni ada benda yang kita nampak dan ada benda yang kita tak nampak. Inilah persoalan yang sangat penting untuk kita bicarakan bila kita bincangkan tentang wahyu, kerana ada sebahagian manusia, sebahagian orang yang terkena dengan virus liberal, atheism, human rights, semua ini mereka nak mengeluarkan, nak fikir logik dulu baru kita nak percaya. Sedangkan dalam bab agama ni kita kena melihat daripada sudut menerima agama sebagai hukum yang terbaik, namun ketika mana pelaksanaan itu kita lihat, baru kita fikirkan macam mana kaedah yang sesuai, macam mana kaedah yang terbaik untuk kita laksanakan hukum-hukum agama ini. Tuan yang dirahmati Allah. Kemudian kisah turunnya wahyu ini ketika mana Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipeluknya 3 kali. Kemudian disuruhkan baca, dan baginda sallallahu alaihi wasallam balik bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Bila balik bertemu dengan Khadijah, Khadijah ini merupakan seorang wanita bangsawan. Maknanya orang yang hebat, berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata lain, yang disebut sebagai bangsawan yang hebat ni bukan boleh dingorat mudah-mudah gitu je, kan? Bukan kita jom minum pun keluar, tak. Bukanlah maknanya perempuan murahan. Orang yang hebat, orang yang disegani, dihormati, kan, sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahwin dengan Rasulullah. Namun tuan-tuan, apabila disebut Khadijah ini, biasa orang sebut Khadijah ni dilihat sebagai tokoh usahawan wanita. Disebut sebagai seorang usahawan wanita yang berjaya, seorang businesswoman yang berjaya. Tetapi mungkin mereka tak meng-highlightkan bagaimana peranan Khadijah ini yang sanggup menghabiskan hartanya, duitnya, kekayaannya untuk agama. Yang saya fikir itulah yang perlu untuk di-highlightkan ketika mana berbicara tentang Khadijah. Terdapat orang-orang yang berbicara tentang Khadijah ni sebagai businesswoman, seorang wanita yang berjaya, seorang yang bangsawan, seorang yang tokoh itu, tokoh ini. Tetapi tokoh yang sangat perlu untuk kita highlightkan sifat Khadijah ini ialah seorang wanita yang habis hartanya untuk agama. Ini yang perlu untuk di-highlightkan bila berbicara tentang Khadijah. Dia memang seorang tokoh bangsawan, seorang yang hebat, businesswoman, tak nafikan betul. Dan itu adalah hasil daripada usahanya sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah lagi. Memang seorang yang hebat. Tapi bila kita bercakap sebagai dalam agama, tokoh Khadijah ini bukan sekadar itu yang perlu di-highlightkan, tetapi bagaimana Khadijah ini yang perlu ditonjolkan sebagai seorang wanita yang sanggup menghabiskan hartanya untuk agama. Kaya daripada kaya, akhirnya jadi tak ada harta. Khususnya ketika mana ketika baginda Rasulullah telah diboikot oleh Arab Quraisy. 3 tahun diboikot. Bila boikot, orang tak nak berniaga, tak nak bertemu dengan Rasulullah, sahabat-sahabat ini, dan khususnya di kalangan keluarga, kaum keluarga yang terdekat, semua boikot. Maka semua barang-barang keperluan ini dibeli dengan harga yang mahal. Terpaksa beli dengan harga yang mahal. Sahabat-sahabat Nabi pada masa itu pun makan memang susah. Khadijah lah yang sponsor, yang dulu dia kaya sikit habis.
Barang yang mungkin beli dengan RM1 naik jadi RM10. Barang yang RM10 naik jadi sampai RM50. Masalahnya contohlah, kan. Yang akhirnya dia punya kekayaan tu sikit habis. Kan. Kisah Khadijah ini tuan-tuan, apabila Rasulullah menyebut di kalangan isteri-isterinya, kan, Rasulullah selalu menyebut tentang kelebihan Khadijah. Cemburu lain, isteri-isteri lain, tak ada cerita lain ke? Khadijah. Kan? Rasulullah bagi tahu, dia kata Khadijah ini berbanding dengan isteri-isterinya yang lain, Khadijah ini telah memberikan zuriat baginda daripada Khadijah. Tak ada daripada isteri yang lain. Khadijah awal orang masuk Islam. Baginda tidak berkahwin lebih daripada Khadijah, melainkan setelah Khadijah wafat, meninggal dunia. Khadijah orang yang banyak menghabiskan hartanya untuk agama. Ini cerita Khadijah. Bila kita lihatkan Khadijah dalam hadis yang pertama ni berkaitan dengan wahyu, bagaimana kalau nak dibicara tentang Khadijah ini, bukan sekadar dibicarakan tentang kayanya tokoh usahawan wanita, tetapi yang perlu benar-benar di-highlightkan bagaimana Khadijah ini tokoh yang sanggup untuk menghabiskan duit. Dulu jadi kaya, sekarang dah jadi tak kaya, miskin. Kerana dia sanggup menghabiskan duit, masa, tenaga dan segala-galanya untuk perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini tuan-tuan, bila diajukan kepada Khadijah, kan, Nabi ceritalah dia telah berjumpa dengan malaikat, jumpa dengan malaikat yang besar, peluk dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? Apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Tak ada wahai Muhammad, tak ada. Kan? Tak ada. Benda yang kamu cerita tu benda yang bukan menakutkan. Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan kamu. Innaka la tasilur rahim. Engkau orang yang bagus, orang yang menghubungkan silaturrahim. Wa tahmilul kalla, orang yang buat baik kepada masyarakat, sanggup bersusah kerana orang lain. Wa taksibul ma'dum, dan kamu buat benda-benda yang tak ada, kamu usahakan. Wa taqridai, kamu memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqi, kamu menolong di atas kerja-kerja kebenaran. Ini yang dinasihatkan, yang diberikan semangat oleh Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia merepek, bukan dia marah Nabi, bukan dia pergi padan muka, itulah, kan. Bukan macam itu. Tetapi dilihat sebagai seorang isteri yang support suaminya, yang memberikan semangat kepada suaminya, menyebut kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya, bukan pergi marah suami. Ya, kadang-kadang isteri-isteri ni bila suami macam itulah, orang dah sebut jangan begitu, jangan begini, jangan itu, jangan begini. Kan, bagaimana ayat-ayat yang telah disebutkan oleh Khadijah ini patut untuk menjadi teladan. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Allah tidak akan mengecewakan kamu. Kata-kata Khadijah. Tuan yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang mungkin saya nak sebutkan di sini ialah perkataan silaturrahim. Silaturrahim ini, kan, yang selalu difahami oleh kita orang Melayu, kan, ialah menghubungkan talian, menghubungkan hubungan silaturrahim ni berbaik-baik. Cumanya kaedah berbaik-baik bila sebut silaturrahim ini, tuan-tuan, kan, di kalangan kawan-kawan pun silaturrahim, di kalangan jiran-jiran silaturrahim, di kalangan semua silaturrahim asalkan berhubung baik. Sedangkan silaturrahim ini maksudnya ialah hubungan. Ar-Rahim berasaskan kepada Rahim. Rahim ni maksudnya hubungan yang kita rapatkan itu ialah hubungan yang ada hubungan kekeluargaan. Itu maksud silaturrahim. Kalau kawan-kawan, orang tak panggil silaturrahim. Kan, kawan-kawan dipanggil dengan ukhuwah. Kan, kita buat jamuan raya, tuan-tuan. Nanti esok kita buat jamuan raya. Jamuan raya ni apa? Tujuannya untuk menghubungkan silaturrahim sesama ahli lorong taman ini. Betul tak istilah tu, tuan-tuan?
menghubungkan silaturahim sesama ahli taman. Taman di USJ ni masalahnya. Seksyen 5 contoh. Bila sebut islah silaturahim ini ialah di kalangan adik-beradik. Kan? Adakah orang yang ada dalam seksyen 5 di USJ ni semua adik-beradik? Kan tak? Kan? Malahan mungkin ada yang bukan Islam masalahnya. Jadi silaturahim ini, istilah ni digunakan untuk orang yang ada kaitan dengan adik-beradik, sepupu sepapan yang ada bau pacang ke bau apa ke, itu hubungan silaturahim. Hubungan silaturahim itu ialah mereka yang ada hubungan kekeluargaan. Kalau yang tak ada hubungan kekeluargaan ini, orang tak nama silaturahim, dinamakan dengan ukhuwah, semangat persaudaraan, bukan silaturahim. Macam mana silaturahim ini? Silaturahim, silah maksudnya hubungan. Rahim ni maksudnya rahim. Rahim ni maksudnya rahim wanita, rahim. Bila rahim ini maksudnya yang ada hubungan kekeluargaan, yang ada hubungan darah. Sebab itu yang dimaksudkan dengan silaturahim. Tuan yang dirahmati Allah. Habis cerita tu. Kemudian Khadijah ni bila melihat Rasulullah itu dibawa kepada seorang adik-beradik Khadijah ini, iaitu anak pak saudaranya, sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal, ibnu ammi Khadijah, anak pak saudara iaitu sepupu kepada Khadijah. Waraqah ini seorang yang tanassara fil jahiliyah, seorang yang menjadi Nasrani di kalangan orang Arab jahiliyah tu, dia orang yang beragama Nasrani. Tuan-tuan, apa Nasrani? Kita kat Malaysia ni ada kumpulan Serani. Kat mana kumpulan Serani ni tuan-tuan? Kat Melaka kan? Kat Melaka ada Serani. Dalam agama, kita panggil, dalam Islam kita panggil Yahudi dan Nasrani. Siapa tu Nasrani? Yahudi kita maklum. Nasrani yang kita akan bincangkan ini daripada perkataan Nasara. Nasara ni maksudnya yang penolong-penolong. Penolong-penolong. Penolong siapa? Penolong kepada Nabi Isa alaihi salam. Sebab itu Nabi Isa dia mempunyai Ansarullah. Ansar ni maksudnya penolong-penolong. Penolong-penolong ni dalam zaman Nabi Isa ketika mana baginda dinaikkan ke langit dalam usaha nak membunuh baginda Nabi Isa alaihi salam, ada 13 orang yang bersama-sama dengan baginda Nabi Isa. Ni antara penolong, pendukung kepada usaha baginda. Maka orang yang mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Isa ini disebut sebagai Ansarullah, dan mereka ini disebut sebagai Nasrani, orang yang menjadi penolong-penolong kepada Nabi Isa alaihi salam. Namun dalam amalan kita, dia tak sebut agama Yahudi, agama Nasrani. Kan? Dia sebut sekarang dalam konteks Malaysia dan juga yang lain-lain ini dipanggil dengan agama Kristian. Dia tak sebut agama Nasrani. Yang ada kita sebagaimana yang disebutkan tadi, yang ada kaum Serani. Yang ada kaum Serani. Di mana di Melaka lah. Kerana mereka dulu siapa dia Nasrani ini, kalau tak silap saya lah, mereka ini adalah ayah mereka, orang lakinya daripada Portugis. Daripada Portugis, Belanda dulu datang ke Melaka, kahwin dengan orang tempatan, lahirlah anak, maka anak itu lah maknanya lahir daripada keturunan itu yang dinamakan sebagai Serani. Kan, itulah yang setahu saya begitulah, itu kaum Serani. Jadi kan, nasnya dah hilang, yang tinggal Serani dia. Kan, sepatut Nasrani dah jadi nas dah hilang, tinggal Serani sajalah. Dan mereka beragama Kristian, agama Kristian. Tuan yang mati Allah. Jadi apa beza Serani, Nasrani ini dengan Kristian? Nasrani ini ialah mereka yang mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, mengaku Nabi Isa sebagai Rasul, bukan Isa sebagai anak Tuhan. Ini agama Nasrani yang sebenarnya lah, Nasara yang sebenarnya. Sebab diambil daripada perkataan Nasara, Nasrani, kan. Lalu kan, agama ini selepas daripada Nabi Isa ni terbahagi kepada dua kelompok yang besar.
Satu yang kata Nabi Isa sebagai Rasul, bukan Isa sebagai Tuhan. Ini satu kelompok. Dan satu kelompok lagi mengatakan bahawa Isa adalah anak Tuhan. Yang inilah mazhab yang kita panggil dengan Kristian ini, Christ. Sebab apa? Sebab mereka kata, mereka meyakini apa yang berlaku kepada Nabi Isa itu, salib itu, dibunuh, diseksa dan sebagainya, kan, adalah usaha untuk menebus kesalahan siapa? Kesalahan Nabi Adam. Maka Isa adalah anak Tuhan. Ada dua mazhab pada masa itu. Mazhab yang kata Nabi Isa sebagai Rasul, dia adalah dia bukan Tuhan. Satu lagi mazhab yang kata Isa ini adalah anak Tuhan. Isa anak Tuhan ini, itu yang mazhab Kristian. Isa yang mengatakan sebagai Rasul adalah asas kepada ajaran ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebab itu kan, orang Kristian sekarang ini dia tak sebut sebagai agama Nasrani. Kan? Sebab agama Nasrani itu sepatutnya adalah agama yang menjadi pendokong kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa menurut keyakinan kita, dia ataupun dalam Islam, dia bukan mengaku sebagai Tuhan, dia hanyalah sebagai Rasul. Tapi apapun yang berlaku, tuan-tuan, kan, dia berlakulah dua perkara ini, kan, dan akhirnya selepas 300 tahun Nabi Isa telah diangkat ke langit, barulah timbulnya ajaran ataupun agama Kristian sebagaimana yang kita ada pada hari ini. InsyaAllah saya akan ulas perkara ni pada kuliah akan datang, masa tak begitu mengizinkan, sebab panjang dah sikit ceritanya tentang Nabi Isa, tentang bagaimana wujudnya dipanggil dengan Kristian, macam mana kan. Bagus sikit untuk kita tahu tentang asas-asas dalam agama Kristian ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang berlaku kepada Khadijah? Baru ni saya pergi Mekah, tuan. Saya baru balik umrah dalam awal bulan 2. Di dekat dengan kaki gunung, bukit yang Gua Hira ni, kan. Kerajaan Saudi telah pun membangunkan buat museum sekarang. Kami pergi baru ni, kan, adalah museum yang kami lawat. Dibuatlah museum, ditunjuklah bagaimana pemenang wahyu, dia buat replika. Gua Hira itu sendiri pun dah ada replikanya, tak naik ke atas dah. Ada dia buat replika kat bawah, kan. Kat bawah tu ada replika Gua Hira, ada kat bawah. Dan di pihak dekat sana tu, dia bagi tahu, dia kata pada masa akan datang ni akan dibuat cable car. Akan dibuat cable car, projek cable car akan dibuat, naik sampai ke atas, tak perlu lagi nak berjalan ke atas, dan dia akan tutup semua lorong-lorong yang pergi ke sana, semua akan hanya satu jalan saja, dan kena dengan naik dengan cable car. Gitulah dia punya projeknya, dan telah mula dibuat. Dan perasmian kepada tempat itu bila kami balik pada hujung bulan, pada 31 bulan, dia buat perasmian tu 31 bulan 1, perasmian tu dalam awal bulan 2, dalam 7, itulah dalam bulan 2. Maknanya usaha-usaha untuk nak mengeluaskan dan memodernkan di sekitar Gua Hira tu telah mula dibuat pada masa kini, dan telah ada museum, telah dibangunkan di sana, di kaki Gua Hira itu. Tuan yang dirahmati Allah, cerita tentang Waraqah bin Naufal ini seorang yang mengikuti ataupun orang yang fokus kepada agama Nasrani. Dia menjadi penganut kepada agama ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Bila ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa ini bukanlah apa yang dilakukan oleh Waraqah bin Naufal ini seperti mana Christ itu, tidak.
Dia agama yang mengakui Nabi Isa sebagai sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan. Apa yang berlaku kepada Waraqah ini? Bila diceritakan tentang Malaikat Jibril, dia kata, dan dia buta. Dia buta. Dia kata, ya ibn dia kata, wahai anak saudara, kan? Apa yang berlaku ini, itu adalah Malaikat Jibril. Hadzan namus. Inilah Malaikat Jibril, kata Waraqah, yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan aku dapat, mudah-mudahan aku hidup nanti, kan? Kerana apabila datangnya Jibril kepada mana-mana orang, kepada mana-mana tokoh, maka itu adalah Rasul. Dan biasanya Rasul yang menerima wahyu ini tidak akan digemari oleh kaumnya, akan diusir oleh kaumnya. Mudah-mudahan pada ketika itu aku hidup dan aku dapat bersama kamu mempertahankan agama yang kamu bawa, yang diberikan, yang diturunkan oleh Jibril alaihi salam. Nabi tak percaya, kan? Nabi kata, betul ke aku akan diusir? Kata di Waraqah, betul. Mana-mana Nabi dan mana-mana Rasul yang menerima wahyu, semuanya akan diusir oleh kaumnya, kan? Ceritanya tuan-tuan ialah orang buat baik, kan? Orang buat baik, orang dakwah ini, kan, akan ada orang yang tak suka, kan? Akan ada orang yang tak suka. Bila kita buat projek yang bagus, usaha yang bagus, masjid kita dengan pelbagai program, macam-macam ini, kan, akan ada orang yang komplain, yang tak suka, kerana itu adalah lumrah dalam perkara baik. Kalaulah perkara baik ini, kan, semua orang suka, mungkin ada something wrong somewhere, kerana nature, fitrah kepada usaha benda baik ini, kan, akan ada orang yang tak suka, yang tak gemar. Usahkan orang lain, tuan-tuan, kita sendiri pun rasa berat dengan agama. Usahkan orang lain. Nak turun semayang subuh pun kita berat juga, kan? Usahkan orang lain, diri kita. Usahkan orang lain, anak kita. Usahkan orang lain, isteri kita. Usahkan orang lain, cucu, anak menantu kita. Anak kita sama-sama masalahnya, kan? Nak buat benda baik, bukanlah sebagai mereka benci, kan? Mungkin ada yang benci, tetapi sesuatu yang berat. Yang berat itu kenapa? Yang berat itu adalah nafsu kita manusia yang rasa berat dengan agama, kan? Sampai satu tahap, ramai yang ada yang tak suka, ada yang komplain, ada yang benci, ada yang kata gitu begini, gitu begini. Kerana itulah manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita dikomplain, kalau kita dikutuk, kalau kita dimarahi, kalau kita dicaci, kalau kita dikata macam-macam, dikritik macam-macam, dan setelah mana kita merasa kita buat yang terbaik, maka kita abaikanlah, kita buat tak tahu, buat pekak. Bukanlah buat pekak langsung, tak. Maksudnya kita jangan layan sangat kata caci maki ni, kerana itu adalah nature kepada perkara agama. Ada satu buku yang ditulis oleh yang berjudul Jangan Bersedih. Ketika mana kamu dikritik, ketika mana kamu dicaci, dimaki, dikata macam-macam, kamu ingatlah bahawa kamu sedang berada di hadapan. Kalau kamu tak ada siapa-siapa, kan, tak ada peminta sedekah, siapa-siapa pun kamu, tak ada siapa nak komplain, tak ada siapa nak fitnah, tak ada siapa nak kata, tak ada siapa nak kutuk. Orang kutuk, orang komplain, orang maki, orang caci, orang kata kita macam-macam. Bila? Sebab kita berada di hadapan. Sebab kita buat kerja. Kalau tak buat kerja, tak ada siapa nak kata. Kan, bila kita buat kerja agama, kita buat tu begini, maka bererti kita berada di hadapan. Dan bila kita berada di hadapan, pasti akan ada orang yang komplain, caci, maki dan sebagainya. Maka usaha-usaha agama ni tuan-tuan, pasti akan ada orang yang tak suka, orang yang tak gemar, orang yang maki, yang marah. Maka itulah resam kepada agama, sebagaimana yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal, kan. Yang tak suka itu, kan, tak semestinya orang jauh. Yang tak suka itu barangkali kita sendiri yang rasa berat. Bukan tak suka pun, kadang-kadang rasa berat dengan agama. Nak semayang, nak derma sikit, RM10, kan, rasa berat. Inilah nature kepada agama. Dan inilah yang perlu dilawan, yang perlu kita hadapi.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Tuan yang dimati Allah, insyaAllah ada satu lagi kuliah, ada satu lagi part yang saya akan habiskan dalam hadis yang pertama ini berkaitan dengan cerita awal bagaimana tercetusnya sejarah ataupun awal-awal agama Kristian yang ada kumpulan Arius, kumpulan-kumpulan, insyaAllah saya akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah telah memberi kekuatan kepada kita dan menjadikan kita orang yang istiqamah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.